Saya cuma nak bertanya, ada dua soalan saya sebenarnya. Satu ialah pada pandangan saya, stres yang ada di Malaysia ni lah, maksudnya kehidupan kat Malaysia ni disebabkan culture kita. Kerana saya belajar di luar negara selama 5 tahun. Pada pengalaman dalam pengalaman saya belajar di sana, saya rasa masyarakat di sana lebih laid back, lebih apa lebih percaya atau lebih mementingkan cara komunikasi. Mungkin cara kita nak minta orang buat kerja dengan cepat ke. Dan in the end kita tak rasa stress because kita boleh mengeluarkan pendapat kita, kita boleh uh, be kreatif sebab kita diberikan kebebasan untuk berfikir. Saya rasa lah itu. Bila kita berada di Malaysia, saya rasa environment dekat sekeliling kita very stressful sebab kita yang buatkan dia stressful. Mungkin kita punya top management, mungkin kita punya family, mungkin kita punya kawan-kawan dan sebagainya. Itu pandangan saya lah. Mungkin Cik Hafiz boleh bagi komen lah pasal tu. Second question saya, dalam menangani masalah staff tidak cemerlang dan sebagainya, bagi saya itu adalah satu responsibility seorang ketua. Ketua perlu ketua tu kalau kita nilai dia perlu berupaya memotivasikan staf dan juga berinspirasi. Sekiranya dalam satu environment kerja yang ketua gagal menjalankan peranan tersebut, staf memang akan lagi teruk, lagi stres dan sebagainya. Di sini peranan ketua tu adalah penting. Jadi sebab tu dalam Islam pun cakap tak semua orang boleh jadi ketua, tak semua orang boleh jadi pemimpin. Sebab tanggungjawab tu terlalu besar. Salah satu yang paling penting dia orang buat ialah untuk memotivasikan staf, untuk menjadikan staf tu satu aset yang berguna, satu aset yang mendatangkan pulangan kepada universiti. Contohlah ya. Jadi apa pandangan Cik Hafiz tentang hal ni lah? Itu saja soalan saya. Okey, okey. Terima kasih Puan ya. Okey, tadi Puan bagi ada dua lah ya. Dua soalan ataupun isu yang boleh kita bincang pada hari ini lah ya. Nombor satu tu, kenapa stres di Malaysia ni berbeza, tak sama dengan di overseas ya. Puan dulu belajar di mana Puan? Saya Uh, belajar di United Kingdom oh di Cardiff UK. University. Di UK lah ya. Ya, Okey, okey. saya buat accounting. Oh, accounting juga? Ya, saya buat accounting. Okey, sama lah kita Puan. Uh, Ya, itu sama. Tapi saya lokal je Puan. Yang kedua, macam mana nak manage staff tanggungjawab ketua jabatan untuk manage staff yang tidak cemerlang. Okay, kita kembali kepada topik perbincangan yang pertama daripada Puan tadi. Kenapa di Malaysia ni stres dia tinggi. Macam Puan tadi, Puan belajar di UK. Saya Alhamdulillah lah, saya ni rajin berjalan. Saya banyak berjalan. Saya boleh jalan seorang-seorang saya je kalau saya nak pergi. Saya pergi ke UK ni, saya pergi tengok badminton. Saya ada tim badminton. Saya minat badminton All England ni. Saya pergi seorang-seorang, saya pergi badminton. Saya tengok bola dekat Manchester United. Tak boleh masuk stadium pun. Saya nangis-nangis dekat tempat beli tiket tu, dia bagi juga saya masuk. Sebab saya seorang, saya kata penat, saya seorang-seorang. Saya tak tahu rupanya nak beli tiket tu kena booking setahun rupanya jadi member. Saya dengan bangganya pergi sendiri ke MU punya stadium tu. Nak beli tiket. Tak ada pun. Tiket tu dah habis lama dah. Orang semua season booking. Tapi dengan muka saya yang sedih dia bagi juga saya tiket. Saya dapat satu. Jadi saya jalan-jalan, saya duduk sana. Saya pun banyak travel lah. Saya suka travel. Bila saya nak travel seorang-seorang ni, saya travel seorang-seorang. Saya bawa family. Jadi saya pun banyak bekerja dengan, bila kita buat IT, komunikasi, communication ni, most of the suppliers ni, actually, kita punya technical partners daripada overseas, daripada US, Europe, China. Jadi saya pun dapatlah membandingkan bagaimana cara bekerja dengan company-company luar, budaya-budaya mereka. Saya kalau pergi travel, saya bukan saja saya pergi tempat menarik, pergi museum. Saya tak suka.
Saya minat, tapi saya suka pergi lihat culture dia, macam mana cara mereka bekerja. Saya duduk lepak-lepak di kafe mana-mana saya tengok. Memang berbeza. Macam Puan cakap tu tadi tu, memang Puan di UK pula ya. Di UK ni, kalau di Europe ya, kalau boleh lihat, kalau macam di UK, di Paris, di Switzerland ya, kalau Switzerland tu lagi penduduk dia lagilah bersopan santun ya. Kalau di Europe tu antara yang paling safe. Kalau di UK ni apa yang saya lihat, kalau di London tu agak ni lah orang kata, dia punya face tu fast moving. Tapi bila kita pergi ke negeri-negeri, state-state yang kecil ya, province-province yang kecil, contoh macam kita lah duduk di KL, nak laju je. Saya balik kampung saya duduk Muar, relax je kan. Makan mi bandung, duduk tepi sungai, best je. Sama. Tapi macam kalau di Europe ni, di US ni, negara-negara maju, contoh macam di Asia ni, kalau kita lihat di Jepun, di Korea tak sama. Mereka ni punya sistem education ni pada saya berbalik kepada sistem mereka beratus-ratus tahun dahulu. Mereka boleh berbincang secara terbuka. Mereka lebih menghormati sesama mereka ya. Bahasa-bahasa mereka pun kalau di UK lagilah. Kalau kita pergi ke US tu bahasa dia kasar. Tapi kalau orang UK ni semua ada please kan puan? Nak suruh buat kan? Please, please, can you please? Dia punya please tu tak tinggal. Jadi kita pun feel good ya. Even bosses ke macam mana dia tak ada. Pada dia nak suruh orang buang sampah, cleaner pun dia ada perkataan please. Tapi di Malaysia ni kita punya budaya dia, apa yang membezakan pada saya lah, pengalaman lah. Ni pengalaman ya, bukan kata saya betul. Pengalaman kita ni banyak bergantung pada keluarga. Kita bermula dengan keluarga. Dan persekitaran kita, kampung kita, jiran kita. Kalau kita bermula dengan keluarga kita yang orang kata mungkin percakapan dijaga, kampung kita pergi masjid lah, kita ada kenduri kahwin, cara kampung kita tu akan membuatkan pergaulan kita tu efek. Kita kat situ. Pasal lebih daripada situ, di Malaysia ni tak ada. Orang lain budaya lain, dia budaya lain. Jadi dia tak ada satu budaya yang secara total. Kalau macam di Europe tu, kalau kita pergi, dia budaya dia tu lebih kurang. Cara bekerja dia lebih kurang. Dia lebih menghormati orang bawah, lebih bertanggungjawab. Macam saya pernah pergi melawat kilang di Switzerland. Kilang di Switzerland ni tak ada punch card pun. Pekerja kilang masuk kerja. Even dia punya kawasan kilang factory tu boleh tampal gambar artis, boleh tampal apa-apa yang dia suka, boleh makan. Dia punya kafe tu free. Dia ada satu kafe, orang boleh datang makan. Dia letak coklat, letak macam-macam makan. Saya ni pergi dengan kawan saya, cakap ini kalau kat Malaysia ni bawa balik ni coklat ni, coklat mahal-mahal, coklat Switzerland lah. Tapi dia punya culture tu different. Pada saya, kalau kita nak kata nak menjadikan culture kita, budaya kita di Malaysia sama dengan Europe, takkan berlaku. Dalam masa mereka dah bermula beratus-ratus tahun, kita susah nak berlaku. Sebaliknya pada pengalaman saya, cara bekerja di awal tahun 90-an dulu, tahun 2000, pada saya lagi baik daripada sekarang. Sekarang ni komplain di Facebook, tak puas hati komplain di Facebook, kutuk bos di Facebook, kecam kawan-kawan di Facebook, di Twitter. Jadi tak membantu. Kita bukan mengatakan bagaimana nak improve. Kalau kita tanya pendapat ramai orang, situasinya menjadi lebih sukar untuk dikawal sekarang ni. Jadi kalau yang pernah belajar di overseas, ada pengalaman, pada saya untung. Mungkin macam puan untung pernah belajar di UK. Apa yang boleh kita buat, maksudnya sebagai tanggungjawab individu ke, mungkin apa yang tak apa pun. Okey, soalan, sorry. Apa yang boleh siapa-siapa macam puan ada pengalaman belajar di UK, mungkin agak sukar, tapi boleh cuba menerapkan budaya di sana dalam departmen puan ya. Cuba bawa budaya-budaya positif tu
ke Malaysia. Cerita sikit, okey, boleh tak kita tukarkan budaya kita, kita self responsibility. Maksudnya saya cakap satu kali, anda semua dah faham. Jadi tak perlulah sebagai ketua jabatan nak cakap banyak kali, nak jerit banyak kali. Jadi along the way saya rasa sedikit sebanyak boleh mengubah lah, walaupun bukan semua. Tapi sebagai macam puan katakan, macam saya contohnya, saya dah expose to all this thing. Tapi kalau saya expect semua kaki tangan saya boleh follow the same scenario, boleh faham, boleh sekali email kerja dah siap, itu at the end nanti saya yang stres. Jadi dekat situ tu memang susah kalau kita kata nak membawakan budaya-budaya daripada Europe, daripada negara-negara maju, daripada Jepun, memang susah. Jadi apa yang kita boleh buat, kita cuba terapkan sikit-sedikit lah, sedikit sebanyak. Bagaimana kita bagi contoh, case study. Macam mana syarikat-syarikat ni, macam mana, kenapa kalau dalam persekitaran universiti. Mungkin boleh tengok, kenapa universiti di UK, Oxford, Cambridge ke, atau universiti-universiti macam Nottingham University, London School of Economics. Kenapa mereka di landasan macam ni? Budaya kerja. Kalau di Asia, di Asia Tenggara, macam universiti di Singapura, nombor 1, nombor 2, nombor 3, they are among the top 3. Jadi kenapa? Budaya. Jadi pada saya, kalau sama saja, universiti ni sama. Mungkin yang banyak membezakan mereka ni boleh mencapai kedudukan yang lebih tinggi pasal budaya kerja. Budaya kerja, kecemerlangan individu di sana dapat digabungkan. Digabungkan dalam, maksud dia tu, dia punya result dia akan melonjakkan kecemerlangan universiti. Macam saya kata tadi, kalau semua individu ni cemerlang tapi tak dapat digabungkan kepakaran mereka, jadi end result tu mungkin tak menepati sasaran. Okay, yang kedua isu puan tadi, kalau macam mana tanggungjawab ketua nak mengembalikan ke atau untuk membantu kaki tangan supaya lebih cemerlang. Macam mana? Okay, memang susah lah. That's why kalau kita tengok secara hierarkinya pun, gaji pun tak sama, pangkat tak sama. Kenapa jadi ketua? Bukan semua orang boleh jadi ketua. Jadi di sini ni, kalau nak jadi ketua tu, ilmu dia kena lebih lah. Kalau orang teknikal pada saya, bila kita, the higher we go up, kita punya skill tu yang paling, management skill tu lagi tinggi. Kalau kita, macam saya accountant, bila saya jadi CEO, even masa saya jadi accountant, saya jadi account executive, saya tak pernah jadi account executive lah, saya jadi auditor. Masa tu saya gunakan kepakaran saya, apa saya belajar buat accounts. Tapi bila saya jadi accountant, saya rasa at least 30%, 40% kerja saya ni manage saya punya staff. Saya manage account, saya punya account executive, senior executive, account clerk. Jadi saya kena manage. Bila saya go higher level, lagi kurang saya guna skill saya. Bila saya become CEO, saya dah ada, dalam organisasi kami, kita punya head of finance, head, semua ada head. Jadi tugas saya ni, saya rasa 90% is management skill. Jadi memang tugas ketua ni kena tengoklah macam mana nak membangunkan kepribadian yang bagus, disiplin. Bukan senang, it's continuous effort. Kalau kita expect sekali cakap berubah tu, tak ada lah, tak akan berlaku. Susah. Jadi kita kena, memanglah kita nak yang terbaik, tapi result apa yang dicapai tu kita kena adapt lah sikit. Memang nak kata kecewa tu tak ada siapa, kita ni manusia. Kecewa tetap kecewa. Bila kita sebagai ketua, apa yang kita nak tak dapat, kecewa tetap kecewa. Tetapi yang membezakan kita, berapa lama kita nak kecewa. Kalau kita kecewa seminggu, dah kacau organisasi. Saya pun selalu juga kecewa, tapi saya cubalah limitkan kecewa saya sampai hari itu, sudahlah, besok saya cerita lain. Okay. Itu, tapi macam puan cakap tadi memang betul lah. Sebagai ketua, tanggungjawab besar. Tanggungjawab besar.
Ha, untuk dia ada tanggungjawab. Kalau yang di atas sekali tu tak apa lagi. Kalau yang di tengah-tengah ni kadang lagi susah. Dia kena menjawab dengan pihak atasan, dia kena lihat orang bawahan. Itu sebenarnya kalau tanya pengalaman saya di tengah-tengah tu paling stres sebenarnya. Nak menjawab dengan CEO, nak menjaga staf saya 10 orang, macam-macam isu. Tapi itu semua tu insya-Allah lah kita bila kita boleh melalui, uh, kita dapatlah pengalaman ya. Kita boleh kawal lah stres-stres kita tu. Uh, saya harap dapatlah menjawab, berkongsi sedikit pengalaman lah dengan puan ya. Macam sekarang ni kalau Ya. berbalik kepada soalan pertama tadi tu, kita dah ada YouTube. Dah ada YouTube macam-macam dah ada. Video ni senang. Boleh tunjukkan dia orang. Okey, ni YouTube persekitaran pekerjaan di UK, di Switzerland, di France macam mana. Mungkin bila dia tengok, okey, dia boleh nampak. Staff-staff boleh nampak. Nak pergi sekarang tak boleh lagi. Okey Puan, kalau dapat membantu tadi jawapan saya. Okey, terima kasih.